Okey, kita nak berbincang juga bersama dengan Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Datuk, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Tadi kami dah bincangkanlah sedikit tentang bagaimana sebenarnya untuk kita mempelajari iktibar ataupun apa yang kita pelajari daripada Melaka memilih ini, PRN Melaka ini untuk kita aplikasikan di peringkat persekutuan. Kerana kita tidak boleh lari. Pandemik itu akan tetap bersama dengan kita, menjadi endemik mungkin, dan juga pada masa sama kita tetap akan mengadakan pilihan raya. Seterusnya adalah pilihan raya negeri Sarawak dan seterusnya adalah pilihan raya umum di peringkat pusat dan juga persekutuan di seluruh Malaysia. Bagaimana cerapan pandangan Datuk sendiri melihat kepada apa yang dilaksanakan di negeri Melaka ini, pematuhan SOP dan juga SOP yang digariskan, dan bagaimana ini boleh dizahirkan di peringkat untuk pengundian skala yang lebih besar mungkin, dan juga apa penambahbaikan yang diperlukan? Ya, Hafizi dan siapa tadi? Najib. Ya, jadi terima kasih. Ini adalah satu keadaan yang penting ya, kerana di Melaka, di PRN Melaka ni sebenarnya kita akan mengamalkan ataupun menjalankan proses demokrasi dalam keadaan pandemik. Jadi mestilah kita menjalankan proses demokrasi tersebut dengan keadaan yang selamat ya, yang pertama. Yang kedua, kita juga akan mempelajari apa-apa SOP ataupun pengalaman untuk ditambah baikkan, untuk dijadikan sebagai satu panduan kepada PRN ataupun PRU nanti ya. Jadi ini sangat kritikal ya. Jadi kami di pihak Persatuan Pakar-Pakar Kesihatan Awam dan juga NGO yang terlibat secara langsung di dalam proses pilihan raya Melaka ini, sebenarnya kita telah memerhati perjalanan terutama SOP kesihatan awam ya dalam PRN ini, bermula daripada penamaan calon sehinggalah ke hari ini ya. Jadi kami mempunyai anggota-anggota di lapangan ya. Jadi yang pertama kita lihat bahawa PRN Melaka ni kita analogikanlah ya seperti satu permainan bola sepak ya, pertahanan ya. Mana kita ada dekat pertahanan di depan, kita ada di belakang dan akhirnya ke pintu gol ya. Jadi hari ini kalau kita tengok SOP ni, kita telah menjalankan SOP pada peringkat nama calon, pengundian awal dan hari ini pada peringkat pengundian. Jadi sebenarnya kita ada 3 perkara utama yang mesti kita lakukan untuk menjaga atau mengekang perebakan jangkitan COVID-19 ni. Pertama adalah SOP yang ketat. Ya? Pakai mask, menjarakan fizikal, basuh tangan, tidak ada perkumpulan ramai. Pertama. Yang kedua, kita mestilah mempunyai ataupun melengkapi vaksinasi kita, 2 dos ataupun campur dengan dos penggalak ya. Dan yang ketiga adalah yang Kementerian Kesihatan selalu mengeluarkan, iaitu proses TRIS, iaitu test, report, isolation, inform dan seek lah. Jadi sekarang ni kita dah sampai peringkat dah sampai ke pintu gol lah ya. Pihak pertahanan awal sudah orang katakan telah lakukan ya. Jadi pada pengamatan kami sebenarnya boleh dikatakanlah SOP kita agak longgar lah ya. Kalau setengah orang bahasa mudahnya dikatakan SOP kita ke laut lah, banyak tempat yang masalahnya kita lihat ya. Jadi sekarang yang tinggal adalah 2 pertahanan lain, iaitu dari segi keberkesanan vaksinasi kita, dan yang ketiga adalah nanti proses selepas pada pengundian, iaitu proses TRIS nanti yang mesti dilakukan oleh pengundi dan sesiapa yang terlibat dalam PRN ni lah. Jika kita untuk mengelakkan jangkitan ataupun gelombang barulah dalam COVID-19 ini. Ya saya. Datuk, kalau kita lihat kempen telah pun berlangsung sejak daripada 8 November lalu, namun kalau apa yang telah saya perincikan bersama dengan Profesor Madya Dr. Malinda sebentar tadi, kita melihat kepada kes positif COVID-19 yang dilihat menurun sebanyak 7% iaitu di Melaka sendiri. Dan kali ini kita dah saksikan juga pusat pengundian telah pun dibuka sejak 8 pagi tadi. Cuma kita nak beri jaminan kepada orang ramai semua untuk keluar mengundi. Mengenai SOP yang ketat telah pun dilaksanakan di pusat pengundian. Begitu juga dengan mungkin Datuk dapat sedikitlah bagi jaminan lah kepada pengundi-pengundi semua. SOP semua dah ada, jadi kita nak galakkan orang ramai untuk keluar mengundi. Kerana pada pukul 9 pagi tadi kita lihat hanya 7% saja yang keluar mengundi, Datuk. Okay, jadi untuk pengundi-pengundi Melaka ya, kita rasa sekarang ni SOP telah ada
Dan keadaan kalau kita mengikuti SOP itu, iaitu dengan orang katakan memakai pelitup muka, penjarakan fizikal, kemudian sering membasuh tangan ataupun menggunakan sanitizer, saya rasa insya-Allah. Dan sebenarnya kita pun setengah tu telah mempunyai vaksin. Jadi insya-Allah ya keadaan itu selamat. Dan orang katakan semua pengundi boleh datang dengan cepat mungkin dan menghabiskan proses mengundi itu secepat mungkin. InsyaAllah kita akan selamat ya. Cuma lepas daripada ini nanti kita akan perlulah buat sesuatu lain yang untuk memastikan keselamatan yang berterusan. Ya saya. Okey, terima kasih Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia. Kita sudah pasti melihat kepada aspek ini yang penting sekali untuk kita memahami bahawa SOP itu dipatuhi, SOP itu tidak dipatuhi ke dan sebagainya, realitinya dan bagaimana ini diangkat untuk menjadi bahawa ini adalah garis panduan untuk masa-masa akan datang. Terima kasih Datuk Dr. Zainal Arifin Omar.